Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bersambung pengajian kita Indahnya Hidup Bersyariat Fardu Ain, panduan fardu ain lengkap. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Qala Syekh Mu'allif adamullah nafa bihi wa bikum fid darain amin. Semoga kita mendapat manfaat daripada apa yang telah ditulis oleh penulis, dan semoga Allah SWT merafakkan, meningkatkan darjat penulis di sisinya, amin ya rabbal alamin. Kita sambung dengan sifat 20 Allah SWT. Telah kita cover 1 hingga 8. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah kudrah iradah ilmun. Kita masuk yang ke-9 ini. Ilmun, Allah maha mengetahui, pengetahuannya tiada bandingan. Ilmu kita yang Allah berikan juga bagaikan peniti yang jatuh di lautan yang luas. Jadi peniti itu, cakaplah peniti itu ilmu kita, yang kita ada PhD, diploma, degree, PhD, doktorat, segala ilmu, ada banyak diploma, banyak degree, banyak honors. Satu peniti tu jatuh dalam lautan, the vast ocean, lautan yang luas. Baju biru, lautan luas kan ilmu Allah SWT tu. Kita punya apalah, yang kita ada ilmu yang kita pun adalah dengan izin Allah SWT untuk kita dapat ilmu tersebut. Siapalah kita untuk berlagak kepada Tuhan yang maha berilmu. Jadi segala takdir yang Allah takdirkan kita adalah atas ilmu dia. Dia tahu this thing is good for you, so I am destined, you are predestined to do this, you are predestined to go through this. Tapi nanti kita bertanya soalan yang seperti biasa yang ditanya, tak adil lagi ni Ustaz, tak adil lah ya Allah, kenapa aku yang kena, kenapa bukan dia? Mana boleh. Bila kita katakan Allah itu tidak adil, maknanya kita tak kenal. Mana ada yang berilmu itu tidak adil. Kerana dia berilmu, dia tahulah apa yang dia lakukan. Kerana dia maha bijaksana, dia tahulah apa yang terbaik untuk kita. Bila kita kata tidak adil, maknanya kita ni yang tak gunakan apa yang Allah berikan di dalam sini dengan baik. Dan kita hanya meluahkan atas dasar nafsu, marah, tanpa ilmu, tanpa iman. Jadi kita perlu ada iman dan juga ilmu, ya. Allah alam. Jadi apa jua yang ditakdirkan kepada kita adalah atas approval yang maha bijaksana, yang maha berilmu. Ilmu tentang sebelum, kini dan akan datang. Ilmu tentang segala ilmu yang ada di dunia ini. Yang terbaik untuk kita, Allah akan. Kenapa Allah keluarkan COVID pada 2020? Allah tahulah itu yang terbaik untuk kita. Untuk kita sedar pentingnya hygiene, cuci tangan, pentingnya ada social distance, boleh jaga wuduk, boleh jaga keselamatan, tak boleh ada pickpocket, 1 meter apart. Nak curi paywave pun susah, 1 meter apart, jauh. Ada banyak hikmah. Kenapa perlu work from home? Kita tengok hikmah work from home ni, banyak tak pergi doktor. Business doktor mungkin affected lah, tapi work from home kita tengok banyak orang tak MC. Masya Allah, kerana happy, sihat, berkhidmat kepada keluarga. Masya Allah, banyak hikmah kalau kita tengok yang terjadi. Tapi Ustaz tak boleh travel. Yelah, travel kalau untuk tingkatkan iman tak ada masalah. Tapi kita travel banyak ni untuk maksiat. Kebanyakan ada yang travel untuk maksiat. Travel untuk maksiat, pergi sini, pergi sana, nak tenang hati tapi bermaksiat. Jadi memang banyak sangat hikmah daripada COVID ini. Dan mudah-mudahan kita berdoa agar cepat ia berlalu, satu, tetapi biarlah ia berlalu dengan kita pelajari pelajaran yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajar kepada diri kita. Ya, insya-Allah. Wallahu alam. Allahumma salli ala Muhammad. Sifat Allah juga adalah ilmun hayyun, hidup. Tak boleh kita ada Tuhan yang tidak hidup. Jadi Tuhan kita hidup, bukan saja hidup sekarang, hidup selama-lamanya. Tak macam, katalah kalau Tuhan kita adalah
patung misalan, atau Tuhan kita adalah matahari atau bulan, limited timing. Tuhan yang ada limited timing, hidupnya sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap ada, sekejap tak ada. Tak boleh lah. Jadi Tuhan ni ada kena sentiasa ada. Dan Allah kita adalah Tuhan yang mempunyai hidup, yang hidup. Allah kita juga adalah Tuhan yang sama' basar, yang mendengar dan melihat. Allah dapat melihat kita. Gunakan alat apa, balik kepada Allah SWT. Boleh tak kita kata Allah ada telinga, ada mata macam makhluk? Tak boleh. Pasal kita dah belajar tadi, mukhalafatuhu lil hawadithi, berbeza dengan ciptaan. Kalau ciptaan dia ada mata, tak boleh samalah. Kalau ada mata, nanti boleh rabun. Kalau ada telinga, boleh pekak. Tapi macam mana Allah lihat dan dengar, balik kepada ilmu Allah SWT. Tak ada masalah. Lebih hebat daripada kita. Kita tengok je, mata kita tengok bulan cantik. Pakai handphone, tak sama macam kita tengok gunakan mata. Jadi, ini adalah teknologi Allah SWT. Mata kita, telinga kita, megapiksel mata kita ni, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi, Allah mesti lebih hebat daripada itu. Tak perlukan ada 2 biji mata. Tak perlukan, tak payah fikir, itu semua tak penting. Yang penting, kita tahu Allah melihat, Allah mendengar. Dan melihat dan dengarannya Allah SWT ini luas sekali, Masya Allah, Tabarakallah. Tak sama macam manusia. Macam ciptaan punya level. Ciptaannya level, nak tengok jauh, pintu tutup dia tak nampak. Allah mana-mana boleh lihat. Hujan kalau turun, jatuh kat embun yang jatuh daripada daun pun Allah boleh lihat. Ada kisah yang mana Syekh tu suruh anak-anak murid dia, sembelihlah engkau ayam ini di tempat yang tidak kelihatan sesiapa. Semua patah balik, besoknya datang, semua bawa ayam yang dah disembelih, satu orang je bawa ayam masih hidup. Orang semua ketawakan budak tu. Kau tak tahu, tak cari tempat ke? Carilah gua ke, dalam almari ke, bawah katil ke, belakang Xbox ke. Tapi yang kita tahu budak tu, Syekh tu kata dia yang betul. Kerana budak tu pun kata, aku tak dapat nak sembelih ayam ini di tempat-tempat yang tidak kelihatan sesiapa. Kerana mana-mana Allah melihat. Masya Allah, Tabarakallah. Dengar pula, Allah Maha mendengar. Jadi bermintalah, doalah di ketika sujud tu Allah dengar. Dalam hati tu Allah dengar. Bila awak berdoa tu Allah mendengar. Tiada doa yang Allah tidak makbulkan. Tiada doa yang Allah tidak makbulkan. Kecuali kalau sumbernya haram, pakaiannya haram, itu lain ceritalah. Tu hadis yang lain. Tapi secara pukul rata, semua doa Allah mendengar. Jadi mintalah kepada yang Maha Berkuasa. Dialah Tuhan, kitalah hamba. Mintalah kepada Tuhan. Kerana apa jua yang kita ada adalah dengan izin dan pemberian Allah yang Maha Esa. Tak guna kita nak berlagak macam mana. Macam rap lah pula. Semuanya perlu sama-sama. Okey. Seterusnya, kalam Allah itu Tuhan yang berkata-kata. Kata-kata dia tidak sama seperti manusia. Manusia berkata perlu mulut, perlu lidah. Tuhan tidak boleh sama dengan ciptaan. Bagaimana kata-kata, yang penting kata-kata dia sampai. Al-Quran itu kalamullah. Bila kita membaca Al-Quran ni, jangan remehkan. Qul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan remehkan. Imam ni asyik baca surah Ikhlas je. Imam ni asyik baca surah Wadduha ke bawah je. Ini semua surah yang pendek, walaupun surah yang pendek dibaca oleh baginda SAW, dan ini adalah kalamullah, kata-kata Allah SWT. Siapalah kita untuk nak criticize surah-surah ini? Kita pula berlagak pasal kita sudah hafal, tetapi hafalan kita masih level 1. Level 2 hafal, mendengar, menghayati, tadabbur. Kita belum level yang itu, tapi kita sibuk nak colored orang yang baca sama je surah. Padahal surah-surah yang pendek itu, kalau kita dengar sekali pun, ia akan ada efek kepada diri kita kerana kita faham cerita yang diceritakan oleh imam yang sedang baca ini. Wallahu ta'ala alam. Kaunuhu qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakalliman. Keadaan Allah SWT 24 hours, berkuasa, berkemahuan, mengetahui, hidup, mendengar, melihat dan berkata-kata. 24 hours. Lain kita tak boleh berkata-kata 24 hours. Kita akan tidur, kita akan rehat. Kita tak boleh lihat 24 hours. Even kalau kamera tu pun security 24 hours, kalau blackout pun dah rosak. Tapi Allah sentiasa dalam keadaan sentiasa berkuasa.
Tak ada. Macam kita, katalah kita bos, kita berkuasa 9 to 5 saja, 9 to 10 saja, 9 to 6 saja. Lepas tu dah tak berkuasa. Tapi Allah SWT berkuasa sentiasa, senantiasa dalam keadaan berkuasa, senantiasa dalam keadaan berkemahuan. Jadi tak ada masalah untuk kita minta kepada Allah SWT. Sentiasa dalam keadaan mengetahui. So kita tak cakap Tuhan kita tak updated. Kita Allahumma teknologi kita tak boleh dibandingkan dengan teknologi Allah SWT. Apa yang kita dapat sekarang dengan touch screen, dengan gambar cantik, dengan apa-apa megapiksel, Allah punya teknologi is far advanced. Even awak tengok, kalau awak belajar biology, tengok macam mana kita punya dalaman ini, Masya Allah, Tabarakallah. Even hati kita, dia punya vessel, dia punya valve, ke kanan, ke kiri, darah kotor, darah bersih, red color, blue color, pergi mana, kata doktor mungkin kata impossible darah tu berjalan, perlu operation. Tapi dengan kuasa Allah SWT tak perlu operation. Allah boleh cipta satu lagi organ ataupun satu lagi pipe yang baru yang akan masukkan balik, yang akan works, fungsikan ciptaan Allah itu. Tak ada masalah. Jadi Alhamdulillah atas ilmu kedoktoran, tapi jangan juga terlepas daripada ketakwaan kepada yang maha mencipta, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan Allah SWT sentiasa mengetahui, sentiasa hidup, sentiasa mendengar, sentiasa melihat, sentiasa dalam keadaan berkata-kata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan sambung lagi pada video yang lain insya-Allah tentang perkara-perkara yang mustahil bagi Tuhan, mustahil bagi Allah SWT. Jadi hafalkan, belajarkan sifat 20 ini. Ini hanya secara ringkas. Kalau belajar lagi mendalam, lebih lagi kita beriman kepada Allah SWT. Tapi hakikatnya yang perlu kita faham, Tuhan yang anda sembah, yang saya sembah, subuh, zuhur, maghrib, isyak, yang kita meminta hari-hari dalam solat, keluar solat, adalah Tuhan yang maha berkuasa, maha bijaksana, maha berilmu. Ya, jadi apa-apa yang ditakdirkan kepada kita, redalah, sabarlah, taatlah dan juga redalah, insya-Allah. Wallahu taala alam. Kita jumpa lagi pada ruangan yang lain. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada saya sendiri saya mohon ampun dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.